Terus perjuangan hak Sarawak, Premier Sarawak. Komitmen dan perjuangan berterusan pemuda pastikan masa depan Sarawak lebih cerah. Kerajaan Sarawak sediakan tanah bina ibu pejabat Syida. Tuntutan 1/3 Parlimen untuk Sarawak dan Sabah masuk perundingan pentaksiran perundangan. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Kerajaan Sarawak berikrar untuk terus memperjuangkan hak-hak dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negeri ini dihormati. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg menegaskan bahawa Sarawak berhak mengurus sumber asli tanah dan hasil negeri tanpa campur tangan yang tidak wajar. Kita memain peranan dan kita menubuhkan Petros. Apa yang ada dari sudut undang-undang hak Sarawak, kita akan perjuangkan habis-habisan. Mengikut undang-undang kita yang ada. Kerana we are not living in the jungle. We live based on the law. Dan undang-undang adalah yang harus diikuti. Beliau berkata demikian semasa berucap di program Perhimpunan Pemuda PBB di Dewan Datuk Patinggi Ali Gedong pada Ahad. Beliau yang juga pengurusi Gabungan Parti Sarawak GPS menekankan bahawa kualiti pimpinan sesebuah kerajaan harus seimbang dan selari dengan pembangunan ekonomi dunia kerana Sarawak diiktiraf sebagai negeri berpendapatan tinggi. Kalaulah begini keadaannya, dunia telah melihat kita sebagai satu-satunya permainan penting dalam ekonomi dunia khas Asia, maka kualiti pimpinan kita hendaklah seimbang dengan dunia pada hari itu. Premier Sarawak menambah kerajaan negeri komited untuk memperkasakan sektor ekonomi dan sosial demi kemakmuran rakyat. Dengan komitmen ini, beliau berharap Sarawak mencapai kemajuan dalam perjuangkan hak-hak negeri serta memastikan kesejahteraan dan pembangunan rakyat terus dipacu ke hadapan. Hadir sama timbalan-timbalan yang dipertua PBB Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas dan Datuk Ahmad Awang Tengah Liasan, naib yang dipertua kanan Parti PBB Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rudi Utom, Setiausaha Agong Parti PBB Sarawak Datuk Sri Alexander Natalinggi, Ketua Wanita PBB Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah dan Ketua Pemuda PBB Sarawak Miro Simoh. Ketua Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Butera Bersatu PPB Miro Simoh menegaskan bahawa komitmen dan perjuangan perlu diteruskan terutama kepada golongan pemuda untuk memastikan masa depan Sarawak yang lebih cerah. Beliau juga mengakui sokongan pemuda dalam program Perhimpunan Pemuda PBB Sarawak sebagai bukti semangat perjuangan pemuda dalam perjuangkan hak dan masa depan negeri. Dan program berikutnya kami merancang untuk diadakan di Betong, Bukit Saban, kemungkinan besar pada 25 Januari pada tahun 2025. Ya. Ini yang kita rancang dan seterusnya program pergerakan pemuda pada tahun depan akan terancang untuk bergerak ke seluruh negeri Sarawak daripada 18 zon. Setiap zon akan kita lawati dan seterusnya untuk membina momentum besar dalam kita mendepani pilihan negeri yang akan datang. Dan kita akan pastikan bahawa pergerakan pemuda akan berada di depan untuk kita menaikkan setiap hari, bulan dan tahun momentum perjuangan kita sampailah ke hari pilihan raya. Itu yang kita rancang. Ya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Perhimpunan Pemuda PBB Sarawak yang disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg bertempat di Dewan Datuk Patinggi Ali Gedong pada Ahad. Beliau yang juga adun serembu turut mengumumkan program Jelajah Pemuda PBB seterusnya akan diadakan di Betong pada 25 Januari depan. Katanya setiap zon di Sarawak akan dilawati untuk membina momentum menjelang pilihan raya negeri. Miro turut mohon agar lebih ramai ahli esko pemuda diberi peluang berkhidmat di agensi penting untuk memperkasa belia dalam pembangunan negeri. Dan saya lihat ramai di kalangan
anggota-anggota pemuda kita adalah businessman juga. Dan mereka inilah yang akan menjadi mentor kepada mungkin adik-adik mereka yang ingin baru berkecimpung di dalam bidang perniagaan ini, supaya mereka dapat mendapat tunjuk ajar daripada rakan-rakan pemuda kita yang telah berjaya di dalam bidang perniagaan dan usahawan ini. Itu yang kita nak, dan kita harus melihat peluang-peluang yang diwujudkan oleh kerajaan di bawah YB Premier harus direbut bersama, ya. Dalam pada itu, Miro Simo mengusulkan agar inkubator perniagaan diwujudkan di setiap daerah di Sarawak untuk memberi peluang kepada anak muda dalam bidang keusahawanan. Beliau juga mencadangkan pembinaan trek pemotoran di Gedong bagi membolehkan belia menunjukkan bakat dalam sukan pemotoran dengan lebih selamat. Miro yakin dengan sokongan penuh pemuda, PBB dan GPS akan terus memimpin Sarawak ke arah masa depan yang lebih gemilang. Hadir sama timbalan-timbalan yang di-Petua Parti PBB Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugat Bas dan Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan. Naib yang di-Petua Kanan Parti PBB Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom, Setiausaha Agong Parti PBB Sarawak, Datuk Seri Alexander Natalinggi, Ketua Pergerakan Pemuda Parti PBB Sarawak, Miro Simo, Ketua Pergerakan Wanita Parti PBB Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, ahli-ahli yang berhormat, menteri dan timbalan menteri, pengurusi program dan setiausaha politik kepada Premier Sarawak, Afiq Fikri Ibrahim, serta ketua-ketua pergerakan PBB seluruh Sarawak. Kerajaan Sarawak akan menyediakan sebidang tanah untuk membina Ibu Pejabat Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak, SHIDA. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bang Opin berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong matlamat utama SHIDA untuk membangunkan sistem maklumat pasaran hartanah yang kukuh dan berpusat di wilayah ini. SHIDA has always been a keen stakeholder in this industry. And therefore, on behalf of the Sarawak government, we hope that our productive partnership between the government and SHIDA will continue, and that will be good for the industry as a whole. We have given some land, a few land to the professional, the Institute of Engineers, IEM, including Bumiputra IEM, to the Board of Surveyors, and also the town planners. Perhaps you must be somewhere there in cluster, because you are working with engineers, you are working with surveyors. Let it be somewhere in the cluster. Beliau berucap demikian semasa Majlis Makan Malam Tahunan SHIDA dan Anugerah Kecemerlangan 2024 di Pusat Convention Borneo di Kuching, BCCK pada malam Sabtu. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah bahawa beliau mempunyai perancangan untuk mewujudkan kluster profesional untuk projek ini di mana ibu pejabat akan terletak di Kuching. Sementara itu, turut diadakan ialah penyampaian beberapa anugerah berprestis termasuk Anugerah Kecemerlangan Sepanjang Hayat SHIDA 2024 yang disampaikan kepada Datuk Tan Guek Ki daripada Lee On Group. Antara lain ialah anugerah untuk pembangunan strata perumahan diberikan kepada Lee On Development Sdn Bhd, Green Summit Development Sdn Bhd, anugerah pembangunan perumahan mampu milik swasta, Lafroda Land Sdn Bhd, anugerah perumahan berbentuk tanah sederhana, Maya Sinajaya Sdn Bhd, anugerah perumahan berbentuk tanah besar, Sendayan Ventures Sdn Bhd serta Sumber Diana Sdn Bhd masing-masing menerima anugerah pembangunan perumahan mampu milik swasta dan Saja Sdn Bhd anugerah untuk perumahan berbentuk tanah besar. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara SHIDA dengan Persekutuan Hartanah Antarabangsa FIAPSI Cawangan Malaysia. MOU ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak peluang bagi pemaju Sarawak untuk mempamerkan projek-projek cemerlang mereka di platform yang lebih tinggi iaitu dalam Anugerah Hartanah Malaysia MPA. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hien, Presiden SHIDA Agustin C.H. Wong, Pengurusi Penganjur Makan Malam Tahunan SHIDA 2024 Stephen Auk Fok Ging, Pengurusi Penganjur Anugerah Kecemerlangan SHIDA 2024 Zaidi Ahmad, Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida Datuk Surveyor Chua Su Ping dan tetamu-tetamu kenamaan yang lain.
Tuntutan 1/3 kerusi Parlimen untuk perwakilan Sabah dan Sarawak kini telah memasuki perundingan bagi pentafsiran perundangan melibatkan Peguam Besar Persekutuan Sarawak dan Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kajian daripada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah dibuat dan kini perlu mendengar input daripada ketiga peguam besar. Menurut beliau, mesyuarat jawatankuasa teknikal mengenai perkara ini akan diadakan pada suku pertama tahun hadapan. Tapi kita bagi masa untuk mereka apa dan nanti first quarter next year baru kita akan panggil technical committee meeting untuk mendapat pelaporan daripada ketiga-tiga penasihat undang-undang Persekutuan Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Lan Berambeh Petrajaya Takaful masuk kampung di Dewan Serbaguna Kampung Semeriang Batu, Petrajaya pada Ahad. Mengulas mengenai sama ada tuntutan tersebut dapat dimuktamadkan sebelum pilihan raya umum ke-16, Ahli Parlimen Petrajaya itu memberitahu pelaksanaan tuntutan tidak sempat dilaksanakan kerana perlu melalui proses yang banyak dan rumit. The procedure daripada SPR, kemudian gazette, kemudian kena bawa ke Parlimen untuk pindaan perlembagaan. Ianya perlukan kelulusan perlembagaan. Sudah pasti ianya belum sempatlah untuk kali ini lah. Tambah beliau, pertambahan kerusi di Parlimen juga akan menyebabkan perubahan kerusi Dewan Undangan Negeri bagi Sarawak dan Sabah. Masyarakat digalakkan untuk mengambil bahagian dalam pembangunan perbankan digital dan meningkatkan literasi mereka dalam penggunaan teknologi maklumat melalui program Cashless Society atau Komuniti Tanpa Tunai anjuran Bank Simpanan Nasional BSN. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, inisiatif tanpa tunai bukanlah sesuatu yang baharu, namun ia selaras dengan misi Kerajaan Sarawak untuk mengubah gaya hidup masyarakat di wilayah ini ke arah penggunaan transaksi tanpa tunai sekaligus meningkatkan sosio-ekonomi setempat. Ujarnya konsep yang diperkenalkan oleh pihak BSN adalah selari dengan visi Kerajaan Sarawak dan menerusi data yang dikeluarkan oleh Lembaga Multimedia Sarawak pada tahun 2022 yang mana lebih daripada 590,290 pengguna berdaftar dan 85,445 peniaga di seluruh negeri merekodkan transaksi bernilai 1.8 bilion ringgit sejak dilancarkan pada 2017. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis pelancaran program tersebut serta program Sejahtera Komuniti Madani, Sejati Madani yang diselaraskan oleh beberapa agensi kerajaan dan pejabat daerah di sini pada Sabtu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fadilah memberitahu kabung yang terkena dengan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terutama berkaitan dengan hasil laut dan makanan tradisional mempunyai potensi yang amat tinggi untuk dibangunkan sebagai sebuah bandar pelancongan di Sarawak. Menurutnya, kawasan ini diyakini mampu memberi banyak faedah ekonomi kepada penduduk setempat selain meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan itu, beliau menyeru agar penduduk setempat dapat mempraktikkan sistem pembayaran tanpa tunai yang memudahkan urusan transaksi pelancong. Tambahnya lagi, keberkesanan sistem pembayaran tanpa tunai diyakini merancangkan lagi aktiviti pelancongan di daerah tersebut. Semua kementerian di Malaysia memainkan peranan yang penting untuk membangun mencegah isu sosial di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri memberitahu semua kementerian memainkan peranan dan tugasan sendiri dalam mencegah isu sosial. Semua kementerian memainkan peranan masing-masing macam social especially through cyber semua tu kan, itu akan ditangani oleh pihak MCMC. Mereka akan memantau lah, then I think they're quite active. Saya nampak bila ada program kes-kes cyberbully ke yang ada seks kepada kanak-kanak ini, mereka bertindak cepat. Walaupun polis pun bertindak dengan cara mereka sendiri, pihak MCMC melalui dia punya skop dia sendiri, mereka melakukan menjalankan tugas sendiri. Jadi sebab itu kami bekerjasama dengan pelbagai kementerian. Beliau berkata demikian semasa sidang media pada majlis perasmian Forum Advokasi Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pekerti edisi Ibu Bapa Peringkat Sarawak di Yayasan Sarawak di sini pada Ahad.
Katanya, menghapuskan isu sosial di negara ini adalah mustahil, tetapi para kementerian negara bekerjasama untuk mengurangkannya. Oleh itu, kita harus menambahkan lagi aktiviti lain untuk menjadi aktiviti yang membawa unsur positif kepada remaja, ujarnya. Sehubungan itu, Datuk Seri Nancy menambah, seramai 433 remaja telah menerima manfaat daripada program perkhidmatan kesihatan reproduktif pada tahun 2022 hingga 2023. Pandangan yang konstruktif daripada masyarakat amat diperlukan dalam memastikan inisiatif kerajaan seiring dengan keperluan komuniti semasa. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, tanpa malu malas daripada komuniti, maka setiap inisiatif kerajaan yang dilaksanakan tidak tercapai atau tidak direalisasikan. Kerana tanpa maklum balas daripada masyarakat, saya rasa polisi kerajaan dan inisiatif kerajaan tidak akan menepati sasaran. Kadang-kadang kita membuat satu inisiatif kerajaan ini tanpa mengetahui apakah itu selera masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival Kita Madani 2024 mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di PCC Demak di sini pada Sabtu. Sementara itu, beliau menyeru agar Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta beliau untuk memberi maklum balas melalui saluran yang betul. Jelasnya, hal ini memastikan agensi-agensi kerajaan dapat berfungsi dengan lebih efisien dan memahami kehendak rakyat. It's not a one-way thing, so saya rasa kerajaan perlu mendapat maklum balas daripada masyarakat tentang keresahan, kebimbangan mereka, tentang bagaimana kerajaan berfungsi dan sebagainya. Supaya setiap polisi kerajaan dapat bila digubal, distruktur, menepati kehendak dan selera masyarakat dan sebagainya. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Ketua Pengarah Penerangan Malaysia Erwin Khairul Ahmad, Pengarah Jabatan Penerangan Sarawak Helmi Hamid, Pengarah UKAS Samuel Simon dan tetamu kehormat yang lain. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Makan Malam Tahunan Syida dan Anugerah Kecemerlangan 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK pada malam Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.